والصلاة والتسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سلسلة خليفة سيدنا محمد. Mana itu? Good life. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita ambil daripada awal sikit. Qauluhu bi jami'il mumkinat al-muta'alliqani al-qudratu wal-iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Qauluhu bi jami'il mumkinat ay al-umuri allati yajuzu wujuduha wa 'adamuha. Mungkin itu, siapa itu mungkin? Perkara yang harus ada dan tiadanya. Bihaitsu yastawi ilaiha ilal umur nisbatul wujudi wal adam. Sama baginya nisbah ada dan tiada. Okay. Jadi mungkin di sini dia nak terjemah kepada makna mungkin. Fahiya min qabilil mumkini bil imkanil khas. Maka ia mungkinat sini daripada pihak mungkin bil imkanil khas, dengan makna imkan al khas, dengan makna imkan al khas. Sekarang ia akan bincangkan dua istilah dalam ilmu mantik, iaitu al-imkan al khas dan al-imkan al-am. Jadi pembahagian imkan mungkin itu, imkan itu dua, imkan khas, imkan al-am. Dia ada lagi pembahagian lain, imkan hukum dan seumpamanya. Tapi ini disebut dua lah, dan dibahagikan mungkin itu merujuk kepada imkan khas dan imkan al-am. Okay, di sini ni dengan segala mungkin, yakni mungkin dengan maksud imkan al-khas. Apa itu imkan khas? Wa huwa salbu darurah. Salbu darurati bimakna al-wujub. Darurah tu makna darurah tu maknanya wujub. Salbu darurati 'anil tarfain, ataupun salbul wujub 'anil tarfain. Anit tarafain ay at-tarafi al-muwafiqi lima nataqta bihi, iaitu dua taraf, dua bahagian yang bersamaan, muwafiq dengan apa yang kamu nataqta bihi, kamu sebut, wa tarafi al-mukhalifi lahu, dan pihak yang berlawanan baginya. Okay, jadi dia tengok pada contoh, nampak lagi. Fa idza qulta, bila kamu kata Zaidun mawjudun bil imkanil khas, Zaid itu ada dengan imkan khas. Apa maksud? Kana al ma'na anna at-taraf al muwafiqa lima nataqta bihi, pihak yang
bersamaan dengan apa yang kamu sebut itu. Apa dia pihak yang sama dengan sebut kita Zaidun maujud. Pihak wujud itu wa huwa thubutul wujudi lahu, sabit ada itu laisa biwajib, nafi darurah, nafi wujud, tidak wajib. Bila kata Zaidun maujud dengan maksud maujud dengan makna atau senangnya Zaidun mumkinul wujud lah. Nampak terus senang, mumkinul wujud bil imkanil khas. Bila kata Zaidun maujud atau mungkin maujud, maksudnya pihak yang kita sebut, lafaz kita maujud, wujud itu tak wajib. Apa maksud tak wajib? Sebab kalau wajib wujud, dia itu tak mungkin, dia itu wajibat. Mesti ada tu benda wajib. Jadi menafikan mesti ada daripada diri Zaid tu. Jadi laisa biwajib, tidak wajib. Salbu darurah 'ani tarfil muwafiq lima nataqta bihi. Zaidun maujud, pihak yang tersebut wujud, maka sabit wujud itu tidak wajib. Salbu darurah, tidak wajib ada Zaid itu. Sebab kalau wajib ada, dia itu wajib, dia bukan mungkin. Wa kadha taraful mukhalifu lima nataqta bihi. Begitu juga pihak yang lawan bagi apa yang kamu sebut. Kita sebut Zaidun maujud, lawan dia ma'dum. Okey, Adam nisbah Zaid itu tidak wajib juga. Faham tak? Kalau Adam tu wajib, maknanya mustahil ya. Kalau nisbah tiada bagi Zaid itu mesti tiada tu wajib, maknanya mustahil. Jadi bila kata mungkin, menafikan dia itu wajiban, menafikan itu mustahilan. Pihak yang kita sebut pun menafikan wajib, pihak yang di sebaliknya itu pun kita nafikan wajib. Tak wajib lah ke? Wajib belah ada pun tidak, wajib belah tak ada pun tidak. Kalau wajib belah ada jadi wajibat, wajib belah tak ada dia jadi mustahilat. Jadi hak tengah-tengah tu mungkin tu namanya mungkin khas. Mungkin bil imkanil khas. Sebab dia nafi wajib daripada pihak yang disebut dan pihak yang sebaliknya. Okey, jadi jami'il mungkinat sini mungkin hak ni mungkinat dengan makna imkanul khas, atau dinamakan juga al-imkan al-dhati. Al-imkan al-dhati la bil imkanil 'ammi. Bukan mungkinat di sini bukan dengan makna imkan al-'am. Bukan dengan makna imkan al-'am. Apa itu al-imkan al-'am? Huwa salbu darurati bimakna al-wujud. Darurah tu makna wujud makna salbu darurati 'ani tarafil mukhalifi faqat. Salbu darurah ataupun salbu wujub 'anil tarafil mukhalifi faqat. Jadi imkanul 'am menafikan mesti pada pihak lawan yang disebut. Pihak lawan yang tersebut itu ternafi mestinya. Okey. Fa idza qulta Allah mawjudun bil imkanil 'am. Allah ada dengan imkanul 'am, ataupun Allah mumkinul wujud bil imkanil 'am. Nampak sikit gitu. Tapi boleh bunyi mungkin wujud tu macam tak sedar. Allah mungkin ada dengan imkanul 'am. Nampak Zaid mungkin ada dengan imkanul khas, Allah mungkin ada dengan imkanul 'am, ataupun Allah mawjud bil imkanil al-'am. Allah itu ada dengan imkan yang umum, mungkin yang umum. Apa maksud? Kana al-ma'na anna tarafal mukhalifa wa huwa 'adamu thubutil wujudi lahu ta'ala laisa biwajib. Bila kata Allah mawjud, lawan dia apa? Ma'dum. Subutul adam tu menafikan mesti tiada.
menafikan mesti tiada. Mesti tiada itu wa wujubu al-mukhalif, pihak taraf al-mukhalif. Mukhalifnya al-adam. Jadi tiada Tuhan itu mesti tiada. Tuhan itu ternafi. Sebab mesti tiada, kalau mesti tiada dia itu mustahil. Tuhan, wujud Tuhan itu tidak mustahil. Menafikan tidak mustahil. Okey. Dah pihak ada pula. Pihak yang lawan bagi yang disebut tu, Adam itu ternafi mesti. Ternafi mesti tak ada. Maknanya dengan masa Tuhan mustahil, Tuhan tu ternafi. Jadi adanya itu wa amma at-taraful muwafiqu fa huwa wajibul huna. Ada tu maskut anhu. Tapi dalam masalah ni wajib lah. Faham tak? Jadi al-imkan al-am ialah salbu wujub 'anil tarafil mukhalif faqat, wa amma at-taraful muwafiq fa maskutun anhu. Senyap. Tapi tengok apa ni? Tengok pada statement lah. Dalam statement ni wajib. Fa huwa wajibun huna. Sini wajib lah. Maknanya boleh kata Tuhan tu mungkin, ada dia mungkin, Allah ada dia mungkin. Betul tak? Jawapannya betul. Dengan maksud mungkin dengan imkan al-am. Maknanya pihak tak ada Tuhan tu ternafi. Pihak ada dia dah tahu lagi. Tapi dalam kes ni wajib ada. Jadi bila kata ayat Allah maujud dengan Zaid maujud, sama ke wujud? Tak sama. Tak sama. Wujud tak sama. Wujud Zaid imkan, wujud Zaid itu imkanul khas. Wujud Tuhan imkan itu imkanul am. Imkanul am. Jadi darjah wujud itu berbeza. Darjah wujud itu berbeza. Ada tak ada. Ni yang kadang ahli-ahli kasyfi yang wasafa al-wasiluna dan juga orang fanat, dia luput dalam wujud Tuhan daripada wujud makhluk. Dia luput dalam wujud Tuhan daripada wujud makhluk, sehingga dia lupa wujudnya makhluk. Maka keluarlah perkataan-perkataan yang seakan-akan menafikan wujud makhluk, tapi bukan menafikan langsung. Kalau nafi langsung, pokok ni golongan ni berat. Tak, nafi langsung macam mana nak nafi? Seakan-akan orang yang menafikan hakikat. Haqaiqul asya' thabitah. Hakikat sesuatu tu ada. Tapi tahap darajah adanya berbeza. Tapi kalau kata tak ada, boleh juga tak ada dengan maksud tak ada sungguh ti dengan wujud yang hakiki. Nampak tak? Gitu je lah. Bukan nak menafikan ataupun memaksa supaya nak menafikan benda hak ada. Hak tu seakan-akan maknanya nak suruh pula jadi otak jadi mereng. Otak jadi fikir tak betul. Dia benda gini, benda yang bersifat zauqi, perasaan. Okey. Jadi bila kita tahu letak di mana darajah wujud tu, tak ada masalah lah. Ni bila tanya hak orang golongan hak bawa ilmu makrifat gini, hak ni pun tadi nak terang. Hak asas akidah tak beza dah. Nak kata siapa tahap tu mana? Apa tak? Nak kata boleh mencapai tahap tu macam mana? Hak asas akidah pun dah tunggal langgang. Kata Ustaz Wajudi cukas makin. Tak, ataupun tunggal langgang. Boleh bawa kepada menafi hakikat. Menafi hakikat bahaya. Hakikat wujud dia tak ada, berat lah gitu. Semayang pun hakikat semayang tak ada. Bila kita tak ada, siapa semayang? Bukan kita semayang. Dah, syaitan dia sikit-sikit bawa. Sikit-sikit bawa. Okey. Jadi waktu perjalanan sirah ni, bawa tengok sirah Nabi SAW.
Nabi tak bawa kepada mengarahkan kepada perasaan tu, tapi Nabi membawa kepada penumpuan kepada apa tugas kita sebagai hamba. Iftiqar kita kepada Tuhan tu. Lepas tu para sahabat hak maqam hak wasilun dah sampai dah, tak ada syatahat gini, sebab mereka tidak apa ni, melihat kepada benda-benda yang sampingan. Bagi ni sampingan je, bukan hakikat diri perhambaan tu. Okey, nampak beza tu. Wa innama lam yasihha iradatu imkanil am huna. Hanya saja tidak sah kita memaksudkan imkan al-am di sini. Jami' mumkinat sini dengan maksud imkan khas. Tak sah kita kata mungkin di sini dengan makna imkan al-am. Sebab apa? Lidukhulil wajibati fil mumkinati hina idin. Kerana masuk juga benda-benda perkara-perkara yang wajib dalam mungkin ketika itu. Mungkin dengan mana imkanul am. Imkanul am bukan sekadar benda yang mungkin dengan maksud jaiz saja. Hak wajib pun masuk juga. Dah Allah Ta'ala mewujud bil imkanil am. Tuhan mungkinul wujud dengan maksud imkan al-am. Mungkin tak? Mungkin. Jadi bijami'il mungkinat Tuhan masuk juga ke? Tak. Hak ni merujuk kepada mungkin dengan makna jaiz semata-mata, dengan maksud imkan al-khas. Sebab bila imkanul am, hak wajib pun masuk juga. Ma'a anna kullan minal qudrati wal iradati la yata'allaqu biha. Setiap daripada kudrat dan iradat tidak bertakluk dengannya, dengan al-wajibat. Kama la yata'allaqu bil mustahilat, sebagaimana kudrat iradat tidak bertakluk dengan perkara-perkara mustahil. Okey, timbullah isu kalau begitu, bila kudrat tidak bertakluk dengan wajibat dan mustahilat, lemah ke kudrat? Wala yalzamu min adami ta'alluqil qudrati bihima ajzun, fa'il bagi yalzam. Tidak lazim daripada tidak bertakluknya kudrat dengan wajibat dan mustahilat bahawa lemah. Bila kudrat iradat tak bertakluk dengan wajib dan mustahil, lemah kudrat? Tidak. Li'annahuma laisa min wazifatihima. Kerana kedua-duanya wajib dan mustahil tadi bukan daripada tugasan kudrat, bukan takluk kudrat, bukan bidang tugas dia. Tak? Kata sebagian guru-guru, ustaz-ustaz kita kata bukan bidang takluk dia, bukan kerjaan dia. Li'annaha law ta'allaqat bihima. Kenapa tidak bertakluk dengan wajib mustahil? Law ta'allaqat bihima lazimal fasadu. Kalau bertakluk kudrat dengan wajib dan mustahil, nescaya lazim oleh kefasadan, lazim akan membawa pada perkara batil. Jadi nak tahu sesuatu tu sah tidak sah, tengok dia natijahnya bawa benda fasid tak fasid, bawa kepada benda mustahil tak mustahil. Okay. Kalau kita kata bahawa kudrat iradat bertakluk dengan benda wajib dan juga benda mustahil, akan bawa pada fasid. Idh yalzamu alaihi ta'alluquha bi'idami dhatil aliyah. Kerana lazim daripadanya, lazim di atasnya bertakluk kudrat dengan meniadakan zat Allah Ta'ala Maha Tinggi. Dan kalau kudrat bertakluk benda wajib, apa dia contoh wajib? Allah Ta'ala sendiri, wujud Tuhan Allah Ta'ala sendiri, zat Tuhan tu wajib. Dah, dengan makna tak tasawur tiada, dia mesti ada. Dah, kalau gitu kudrat boleh meniadakan Tuhan, kudrat boleh meniadakan Allah Ta'ala pula. Wa bisal bil uluhiyati anha, dan dengan menafikan ketuhanan daripada zat Tuhan. Allah Ta'ala kudrat Tuhan boleh menjadikan Tuhan bukan Tuhan pula. Tu kefasad tu. Dah jadi pelik gitu. Jadi atas takdir bahawa kudrat bertakluk dengan wajib dan mustahil akan bawa kepada fasad yang banyak.
Orang Tuhan boleh buat Tuhan lain, Tuhan boleh tarik letak jabatan dia tak jadi Tuhan. Itu manusia. Rasul letak jabatan jadi Rasul Melayu letak jabatan. Ada pun perkara wajib mustahil dia akan menyebabkan di sini kalau dalam kes ini qalbu haqaiq, bertukar hakikat. Benda wajib tiba-tiba bertakluk oleh kudrat dan iradat kepada wajib. Padahal wajib ni mesti ada. Kudrat iradat bertakluk dengan meniadakan. Jadi hak mesti ada, boleh tak ada. Boleh tak ada bukan wajib. Tukar hakikat wajib menjadi tidak wajib dah. Itu antara lazim yang fasad yang dibawa oleh andaian bertakluknya dengan wajib dan juga mustahil. Sebab itu wama adda ila batil wa huwa batil. Apa yang membawa kepada perkara yang fasad, batal, benda itu juga batal. Wa bisabil uliyati anha wa nahwi dzalika, dan seumpamanya. Samalah, Tuhan boleh tak buat anak dia? Anak Tuhan tu mustahil. Kudrat tu dan Tuhan Allah Taala tidak bertakluk dengan benda mustahil. Tuhan boleh buat Tuhan lain tu sendiri tu mustahil. Tuhan boleh tak buat dia tu tak Tuhan? Itu semua benda-benda yang tidak bertakluk dengan kudrat iradat. Lemah ke tidak? Tidak lemah lah. Kenapa tidak lemah? Sebab bukan bidang kuasa, bukan ta'alluq kudrat. Sebagaimana walillahil mathalul a'la, kita buat perbandingan, mata kita tidak melihat bunyi. Lemah tak mata seorang itu? Dia sebagai tugas melihat tu, mata tidak melihat bunyi, tak lemah. Mata tidak melihat bau, mata tidak melihat bunyi. Sebut dah punya, mata tidak melihat benda, tidak melihat wangi dan seumpamanya. Lemah tak mata? Tidak. Sebab bukan takluk mata, bukan takluk melihat. Telinga tidak dengar manis, telinga tidak dengar warna. Lemah telinga? Tidak, kerana bukan bidang takluk, bukan kerjaan telinga pendengar untuk mendapatkan benda-benda tadi. Jadi walillahil mathalul a'la, begitulah masing kudrat ni dan iradat bertakluk, takluk taksis. Taksis tu sendiri dengan maksud daripada Adam kepada wujud, daripada wujud kepada Adam. Benda yang boleh terima Adam dengan wujud ni, benda hak mungkin je. Wajib tak boleh terima, mustahil pun tak boleh terima. Wa bihadza yu'lam suqutu qawli ba'dil mubtadi'ati. Dari kerana ini diketahui gugurnya perkataan sebahagian ahli mubtadi'. Ini penting ni. Kadang-kadang orang-orang ahli mubtadi' sufi ni tak mengaku sufi lah, sufi sebenar tidak begitu. Kerana tidak mahir dalam ilmu akidah ni, keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya daripada dia. Boleh dianggap Tuhan ni, makna bagi dia alam ni semuanya hakikatnya Tuhan dengan maksud Allah tidak menzahirkan kudrat. Sebenarnya menafi ya. Menafi takluk taksir kudrat Allah Ta'ala. Dah alam ni sebenarnya bayangan dia, bukan Tuhan buat lain. Kalau di sisi ahli sunnah, alam ni Tuhan buat, daripada tak ada jadi ada. Ada tu ada sungguh lah, tapi ada tu bukan ada bersendiri. Ini nak kata dah. Faham tak situ? Akhirnya dia menisbahkan lemah bagi kudrat Tuhan. Makna kita ni bayangan sahaja. Bayangan sahaja, tak ada apa-apa. Dalam masa sami tak sedar, dia telah buruk adab dengan Tuhan dan mentaksir, mengkasarkan, menghadkan kudrat Tuhan pada benda tu. Maknanya seakan-akan tak ada benda pada alam ni hak Tuhan buat sebenarnya. Kalau hakikatnya hak Tuhan belaka, hakikatnya Tuhan belaka. Tak. Jadi keagungan Tuhan tu kat mana? Menafi pula keagungan Tuhan. Dia tak sedar situ tu. Tapi bagi tak ada benda. Seronok dalam perasaan-perasaan yang ditiup-tiup dan dimainkan oleh syaitan. Jaga-jaga. Jadi di sini dia kata, dari itu diketahui gugur
berlakunya perkataan sebahagian ahli mubtadi'ah, ahli bid'ah. Dia kata innallaha qadirun an yattakhidha walada. Allah Ta'ala mampu nak menjadikan anak. Ittikhadh ni, ittikhadh dengan maksud ada. Ittikhadh bukan maksud mengambil dengan maksud meletak nama saja, bukan. Ittikhadh walada makna ayyakuna lahu walad. Ayyakuna lahu walad, bahawa Tuhan ada anak, itu maksud. Jadi dia kata Tuhan mampu nak menjadikan anak, ada baginya anak. Id law lam yaqdir alaihi lakana ajizan. Kalau Tuhan tak mampu, lemah. Tak ada benda. Kalau Tuhan tak mampu jadikan baginya anak, maka Tuhan lemah. Tuhan lemah. Wa ka'annahu akhadha hadha, dan seakan-akan jadi mereka ni, Syekh Imam Bajuri kata seakan-akan mereka ni bersandarkan, ambil daripada kisah Sayyidina Idris ma'a iblisa. Nabi Idris, min qissati Idrisa ma'al iblisa, ambil daripada kisah Nabi Idris dengan iblis. Apa dia? Wa huwa anna Idrisa kana yakhitu hullan, adalah dia menjahit. Yakhitu hullan, jahit pakaian. Hullatan, satu pakaian. Wa huwa yaqulu fi dukhulil ibrah wa khurujiha subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Masuk subhanallah, keluar walhamdulillah. Jahit dengan jahit. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Jadi setiap sekali masuk dan keluar itu dengan subhanallah, dan keluarnya alhamdulillah. Faja'a iblisu, iblis mari. Iblis tak boleh tengok. Orang buat ibadat senang-senang tak boleh tengok. Faja'a iblisu fi surati insanin, iblis mari dalam rupa seorang manusia. Biqishrati baydatin, dengan kulit telur. Dengan satu kulit telur. Qishrati baydatin, satu kulit telur. Waqila biqishrati fustuqatin, dengan kulit fustuk. Fustuk ni kacang cerdik tu lah. Satu riwayat kata kulit telur, satu riwayat kata kulit kacang cerdik tu, fustuk. Waqala, dia kata, iblis kata, halillahu yaqdiru an yaj'ala ad-dunya fi hadhihi al-qishrah. Adakah Tuhan mampu nak menjadikan dunia dalam kulit ini? Ini tanya Nabi Idris. Faqala, jawab Sayyidina Idris, Allahu yaqdiru an yaj'ala ad-dunya fi sammi. Sammi, bukan sumun, racun. Sammi, apa ni? Fi sammil khiyar, la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Sammi, fi sammi hadhil ibrah, dalam lubang ini jarum. Ai khirqaha, lubang tu lah. Sammi tu lubang jarum. Jarum tu kan hak tempat masuk ni, masuk benang tu kan. Tempat masuk benang tu payah tu nak masuk tu. Nabi Idris kata Allah Ta'ala mampu menjadikan dunia dalam lubang jarum ini. Lalu wa nakhasa ihda ainaihi fasara a'wara. Lalu Nabi Idris, jarum hak dijahit tu, dia cocok mata iblis. Cocok mata iblis. Qala ba'duhum, kata sebahagian ulama, wa arju an takuna dunya, katanya boleh jadi aku harap yang dicocok oleh Nabi Idris tu mata kanan iblis. Jadi cocok. Jadi sebahagian ulama kata yang dicocok itu mata kanan dia. Nabi Idris cocok mata kanan iblis.
jadi buta sebelah ha. Itulah. Okey. Jadi timbul soalan situ. Hak ni yang sebahagian mubtadi'ah faham tu daripada perkataan Sayyidina Idris. Idris katakan Tuhan mampu buat gitu. Jadi puak-puak ahli bid'ah ni dia kata Tuhan mampu lah nak menjadikan anak. Tuhan mampu buat batu besar yang sangat besar sehingga dia tak diangkat. Nampak? Hak tu ada dalam kitab tu. Contoh tu lah. Hak batu besar tu. Okey. Kenapa Nabi Idris pilih untuk cocok? Lepas ni dia akan jawab. Waqtara nakhsa ihda ainaihi. Memilih oleh Sayyidina Idris mencocok salah satu mata iblis liyutfi'a nura basarihi, supaya dapat dia memadamkan cahaya penglihatannya. Liyutfi'a nura basarihi, supaya dia dapat padamkan cahaya penglihatan. Maknanya tak ada mata, tak ada penglihat. Kama arada an yutfi'a nural Islam, sebagaimana iblis ingin memadamkan cahaya Islam Nabi Idris tengah jahit-jahit, dia cuba nak mari syok. Buat mari syok dalam hati Nabi Idris. Syaitan ni Nabi kaca. Nabi Muhammad syaitan kaca. Nabi kita kaca dengan semayang. Dalam hadis kan, hadis sahih. Nabi kata kalau tidak aku ingat perkataan saudaraku Nabi Sulaiman, aku nak ikat je setan hak kaca aku tu, nak ikat di tiang masjid supaya kamu bangun boleh tengok belaka ni setan. Tapi sebab ingat kepada perkataan Nabi Sulaiman, Allah ij'alni mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, jadikan bagi aku kerajaan yang tak ada bagi orang lain dah, iaitu menguasai alam jin. Dan maka Nabi Muhammad pun tak jadikan. Apa? Jadi para Nabi kaca. Kita ni tak usah lagi ya. Kaca banyak kali kaca ada. Nampak tak? Kaca hak sedar, kaca tak sedar. Hak tak sedar banyak kaca. Kaca tak sedar banyak. Hak buat maksiat tu syaitan kaca. Syaitan dan nafsu lah. Nampak tak? Kadang salah syaitan je. Padahal kita sendiri jahat dah. Okey. Jadi setara Nabi Idris pun dikaca, tujuan nak memadamkan cahaya iman. Nabi maksum. Memang takkan degil lah keimanan, sebab tu dicocok mata iblis tu. Cocok mata iblis. Fa innal jazaa min jinsil amal, sesungguhnya balasan itu dari jenis amalan. Jadi kerana syaitan cuba nak memadamkan cahaya keimanan dalam hati Nabi Idris cocok cahaya penglihatan syaitan pada mata dia. Balasan sama lah. Al-jaza' min jinsil amal. Wa wajhul akhdhi, dan wajah pengambilan, yang ni ambil faham. Mana? Tengok ni. Wa ka'annahu akhadha. Ingat nampak tak? Sebelum tu cerita mengenai ba'dul mubtadi'ah tu. Ba'dul mubtadi'ah tu. Wa ka'annahu akhadha hadha min qissati. Puak bid'ah ni faham daripada seakan-akan faham daripada kisah Nabi Idris ni. Wa wajhul akhdhi, ni nak terang ni macam mana cara. Jadi kita bila nak rock puak-puak mubtadi'ah mana-mana, kita kena tahu sebab apa mereka jadi gitu. Puak tu jadi gitu sebab apa? Jadi salah faham sebab apa? Kita kena letak diri kita tu seakan duduk tempat mereka. Tapi kita tak sesat lah. Supaya dia cakap kita nampak mana ini nak bawa jalan ni. Nampak ni. Waktu kau anak rasa sebahagian, kalau hak kita tak biasa dengan ilmu-ilmu gini, kadang-kadang kita kena molek kita terikut. Bah kita tak biasa. Pok-pok makrifat ni kan. Orang tak belajar dengar ilmu tasawuf ataupun ilmu makrifat atau belajar ni, bila dengar pok tu cakap, pok sana cakap, betul juga. Hak ni sifat 20 hak level paling atas. Sifat 20 kita ni sifat biasa je, sifat 20 yang level up sikit. Sebab apa? Sebab dah dengar. Jadi dia pun ikut lah. Ni antara sebab
anak nampak gitu. Betul dah ngaji tanah Arab, betul ngaji tanah Arab, tapi tak pernah terdedah oleh pengajian hok tanah Melayu ni, hok jenis pengajian makrifat hok sesat. Maka tak biasa dengar. Tapi bila kita tahu dah, ni gayung ni, tari ni kena dah ni. Ni silap lepak ni, ni silap cekok, ni silap ni, tahu gaya rasalah. Sebab tu kalau hak ilmu-ilmu dalam ni kena tanya hak mai dalam ni. Nampak tak? Jadi bila dicakap kok mana-mana kita tahu ni nak bawa kepada ilmu makrifat hak sesat. Bukan ilmu kenal Tuhan ni, bukan ilmu sifat 20 hak benar ni, tapi ilmu-ilmu hak sesat. Nampak? Jadi Imam Bajuri diterang pula wajah pemahaman yang dipaham oleh ba'dul mubtadi'ah annahu tawahhama anna murada Idrisa anna Allah yaqdiru an yaj'ala ad-dunya bihayatiha allati hiya 'alayha fil qishratil madhkurati bihayatiha allati hiya 'alayha. Mereka menyangka bahawa maksud Sayyidina Idris bahawa Tuhan mampu menjadikan dunia dengan keadaannya itu, dengan bentuknya itu, rupanya itu dalam kishrah, kulit tadi. Tak kira lah kulit telur ke kulit kacang. Yang kulit itu dengan keadaannya dan bentuknya gitu. Dunia hak sebegini besar, hak nak masuk dalam kulit telur hak begitu kecil. Tuhan nak masuk mana? Dia faham Nabi Idris kata tu Tuhan boleh buat. Dia faham gitu. Dah boleh tak? Kalau kita terus-terus boleh jadi dia kata boleh tak? Tuhan berkuasa kan? Tengok, ulama jawab ma'an hadza mustahil. Ini mustahil. Nak tak mana akal? Kalau kata hak bapak besar tu nak masuk dalam benda kecil, nak tahu mana. Tapi kalau jadi keras kek, kata boleh lah. Boleh lah. Tak usah Nabi lah. Tak pelik kata gitu. Tak. Rupanya ulama dulu bukan tak usah kata gini. Ulama dulu tolak dah. Wa hadza ma'anna hadza mustahil. Kenapa? Listihalati ijtima'il ajsamil kathifati, kerana mustahil berhimpun jising-jising yang besar, tebal besar, fi hayyizin wahid, banyak dalam hayyiz wahid, ruang yang satu. Ruang satu ruang katalah, sebenarnya ruang tu pun mauhum je, kita andaikan katakanlah biji telur tu ruang hak se. Jising hak kathif, hak banyak, hak tebal ni mana boleh muat dalam ni? Muat kan ni? Kalau kapal apa yang boleh madruk, boleh kecil. Kapal boleh masuk. Dan kalau benda hak tak boleh nak himpit, nak muat kan dalam ni? Nak muat kan ni? Tak? Nak muat kan ni? Tangan kita masuk tangan kita boleh? Boleh masuk? Boleh. Tak boleh. Semua apa nama ni, jisim kafif belaka ni, kafif. Sebab tu kafif tidak kata jisim latif. Al-ajsam al-kafifah, jenis hak ada 3 dimensi, hak ada panjang, lebar, tinggi, hak padat ni kafif. Kalau jisim latif hak tu boleh berserak, macam cahaya masuk melalui apa nama ni, tirai-tirai. Tu tak apa, jin masuk besar dalam badan. Tu salah satu kafif, salah satu latif besar. Boleh nampak? Air besar. Tu boleh. Hak ni jisim hak kafif, hak jenis kita panggil legap jisim legap ke apa? Tokok lah. Maksudnya tokok. Makna kalau suluh api tak tepuh kan? Tidak boleh dalam satu hayyiz. Jadi itu yang disalahfahamkan oleh golongan ahli bid'ah tadi. Maka mereka berhukum Allah Ta'ala mampulah menjadikan baginya anak. Kalau tak mampu, lemah Tuhan. Faham daripada kisah Sayyidina Idris tadi.
Walaisa hadza muradan, bukan ini maksudnya. Balil muradu anna Allah, bukan ini maksud Sayyidina Idris bahawa Allah Ta'ala mampu menjadikan dunia dalam lubang jarum tu, bukan. Balil muradu anna Allah yusaghiru ad-dunya jiddan wa yukabbirul kishrata kadzalika ay jiddan. Tuhan mengecilkan dunia kecil, sungguh kecil, dan Tuhan membesarkan kulit. Kulit tadi, kulit telur tadi besar. Jadi Tuhan besar kulit telur, Tuhan kecilkan dunia, boleh masuk. Ada. Wa yaj'alu hadza fi hadza, Tuhan masukkan ini dalam ni. Ada. Tuhan masukkan ni dalam ni. Wa hadza laisa bimustahil, ini hak tidak mustahil tu, hak kata Allah Taala mampu tu. Okey. Jadi ini maksud yang dikehendaki daripada perkataan Sayyidina Idris. Wa innama lam yusarrih lahu Idrisu bidzalika. Dan kenapa Nabi Idris tak terang ke Iblis tadi? Dia cocok terus kata. Dia tak terang apa maksud Tuhan mampu tu. Hanya saja tidak mentasrihkan, menjelaskan oleh Sayyidina Idris dengan jawapan tadi tu. Kenapa? Li'annahu sa'ilun muta'annitun, kerana Iblis ditanya dalam keadaan dia tu nak mengingkari. Dia tanya tu secara kita panggil apa? Mengaji. Dia tanya nak ingkar, bukan dia tanya nak tahu jawapan. Iblis tanya tu bukan dia nak tahu. Iblis halim. Tok guru malaikat kan Iblis. Nampak tak? Iblis tahu. Tapi kenapa dia tak jawab? Sebab Iblis tanya bukan nak tahu. Dia nak mengaji, nak ingkar. Dia cuba nak memasukkan syok dalam diri Sayyidina Idris. Maka sebab tu dia cocok kata tu. Qabbahahullah, Tuhan menghinakannya. Menghinakan Iblis itu. Moga-moga Tuhan menghinakan dia. Qauluhu wal ilmu wallahu ta'ala alam. Pahaman ni sunnah. Banyak-banyak pun bawakan gitulah.